الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada semua muslimin dan kepada diri sendiri untuk mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, terutama masalah yang membatalkan akidah. Tajuk khutbah pada hari yang mulia ini ialah menjauhi amalan khurafat. Sidang jemaah yang berbahagia, khurafat ialah berita yang karut malu atau cerita yang mempersonalkan, yang dicampur adukkan dengan perkataan dusta, atau lebih jelas lagi, semua cerita rekaan atau khayalan, ajaran pantang larang, adat istiadat, ramalan, memuja atau kepercayaan lain yang menyimpang dari ajaran Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam adalah agama tauhid yang berasaskan iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran sempurna atau tidaknya Islam seseorang adalah bergantung kepada kesempurnaan tauhid atau akidahnya. Namun demikian, masih terdapat di kalangan sesetengah umat Islam yang belum benar-benar bertauhid. Ini adalah kerana mereka mencampur adukkan fahaman khurafat dalam akidah mereka yang bertentangan dengan dasar tauhid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya, yang ini menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Oleh itu, setiap muslim wajib berhati-hati supaya tidak terjerumus ke kancah khurafat dengan mengukuhkan ilmu akidah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara ciri dan amalan khurafat ialah ia tidak bersumberkan nas syarak daripada Al-Quran atau hadis. Amalan khurafat bersumberkan cerita rekaan dongeng, khayalan atau kepercayaan karut, dan adat yang bercanggah dengan syariat Islam, yang berbentuk pemujaan dan perbohongan kepada makhluk halus dengan menggunakan objek tertentu seperti kubur, pokok, seumpamanya, atau tujuan tertentu yang bercanggah dengan akidah Islam. Contohnya, percaya kepada keramat kubur, pokok kayu, batu hikmah yang kononnya boleh mengobati penyakit, memuja objek-objek tertentu, memuja roh nenek moyang, wali, dan sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang Melayu pada dasarnya kaya dengan warisan, pantang larang yang sebahagiannya bertentangan hukum syarak, seperti tidak boleh keluar rumah ketika gagak berbunyi, adat melenggang perut, dan yang lain.
seperti memohon bantuan dari jin, memuja semangat padi, kepercayaan kepada mimpi, membuang ancak di sungai atau laut dan sebagainya, dan menganggapnya sebahagian dari agama. Justru Islam sebagai agama menjelaskan bahawa segala amalan khurafat, kepercayaan, perkataan dan perbuatan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, ijma' ulama dan qiyas adalah dilarang sama sekali. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara dalam agama kami yang tidak termasuk di dalamnya, maka apa yang diamalkan itu tertolak, iaitu tidak diterima dan tidak dapat pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam bab akidah Islam, setiap muslim wajib beriman dan mempercayai kepada Allah yang Maha Berkuasa, yang menguasai dan mentadbir alam semesta. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Esa. Ini bermakna kepercayaan kepada benda yang dijadikan keramat, yang dipercayai mempunyai kuasa selain daripada Allah, bertentangan dengan konsep kepercayaan tauhid kepada Allah. Oleh yang demikian, setiap muslim wajib mendalami ilmu tauhid untuk memelihara kesucian akidahnya. Ilmu akidah Islam adalah perisai utama yang boleh menyelamatkan dari lembah kesesatan dan seterusnya memimpin ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dalam surah Yunus ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengajarkan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim, yakni terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.